Apa dia punya nama? Ada dua carbon. So should be ethane dekat depan ni. Eta apa? Etanol, etanon, etanal. Pika, apa nama dia ni Pika? Aldehyde yang dia bagi dia contoh. Tak ada respon. Tak ada respon kelas online petang ni. Etanal. Tahu pun tak ada respon. Teacher cancel kelas sekarang. Teacher klik yang off meeting ni. Padan muka semua orang. Okay, etanal. Alright, so this is etanal. Tolong highlightkan functional group. Okay, which is C double bond O. So anything mesti akan reaction, mesti akan involve functional group. Okay, right. So kita tengok dulu preparation. Dekat sebelah kiri ni kan, teacher bagi arrow towards etanal kan. Maksudnya yang sebelah kiri ni adalah preparation of etanal. Okay, atau sorry, preparation of aldehyde. Etanal ni contoh lah. Okay, dalam chapter alkene kelas, teacher minta ada my mat dekat tepi Okay, dalam chapter alkene, pernah tak kita belajar tentang ozonolysis? Kan, ozonolysis kan, kita break double bond, kita dapat aldehyde dan juga ketone, betul tak? Okay, so that's why kita jumpa balik dalam chapter aldehyde ini. Salah satu cara untuk produce aldehyde adalah melalui ozonolysis. Okay, so kalau aldehyde ini produk dia, so teacher suppose structure alkene dia mesti macam ni lah. Oh, tak muat dah pula. Kecil lah pula ruang saya bagi ni. Okay, so ini adalah CH3, CH, double bond, CH, CH3. Right? So maksudnya bila kita breakkan double bond ni, okay, C double bond dia akan jadi C double bond O. So awak akan dapat aldehyde kiri dan kanan ni. Betul tak kelas? So ini kita panggil sebagai ozonolysis. Dan kita dah pernah belajar dalam chapter alkene. Okay, so ni kita recap saja dulu. Okay, selain ozonolysis of alkene, dia akan produce aldehyde. Okay, dalam chapter alcohol kita baru belajar, ada tak oxidation of alcohol that produce aldehyde? Okay, alcohol apa yang akan produce aldehyde? Primary alcohol, secondary alcohol ataupun tertiary alcohol? Primary alcohol. So, kalaulah aldehyde kita ni etanol, so agak-agak apa kita punya alkohol? Etanol kan? So, maksudnya primary alcohol. Okay, primary alcohol. So, kita keluarkan balik dalam my map ni. Okay, contoh yang teacher bagi etanol. So, alkohol dia adalah CH2OH. Okay, so area ini yang akan undergoes oxidation. Okay, dia akan jadi C double bond OH. Right, so ini adalah primary alcohol. Oxidize and we will get aldehyde. Okay, oxidize with KMnO4. Sorry, teacher tersilap sepatutnya kat sini. Sepatutnya teacher letak KMnO4 atau PCC lah. Tolong betulkan teacher silap kat sini ni. Kalau guna KMnO4 dapat carboxylic acid kan? So ni silap. Betulkan, ambil correction tape. Ini sepatutnya apa kalau kita dapat aldehyde ni? Kita guna PCC atau KMnO4? PCC. Okay, PCC in dichloromethane. CH2Cl2. Okay, dia mesti guna PCC, weak oxidizing agent. So primary alcohol akan jadi aldehyde. Okay, ni kita dah belajar oxidation. Okay, oxidation of alcohol. Primary alcohol. Okay. Alright. So, ini adalah preparation of alcohol. Okay. Teacher tak nak tekankan sangat sebab dua benda ni kita dah belajar. Okay, dalam chapter alkene dan juga alkohol. Okay, teacher teruskan dengan chemical properties ataupun chemical reaction untuk aldehyde. Boleh? Lepas tu, baru nanti kita tengok soalan tutur. Okay, teacher ajar dulu dan kita tengok soalan tutur. Okay, okay. Jadi sebelum teacher masuk kepada reaction untuk aldehyde ni, okay, korang buka modul, korang buka dekat page 240. Okay, tolong buka page 240. Dah buka belum? Dah, okay. Jadi page yang ni, okay, ini dia nak tunjukkan what type of reaction occur untuk carbonyl. Okay, so carbonyl compound dia ada carbonyl group.
Okay, teacher highlight kat sini. So carbon as you all know, carbon ni lebih electropositive compare to oksigen yang lebih partially negative kan. Jadi dekat sini kita ada electrophilic site. Okay, carbon ni dia akan jadi electrophilic site. Okay, so bila react dengan nucleophile, okay, so apa yang berlaku, double bond ni dia akan jadi single bond. So C double bond O ni after berlaku addition, okay, biasanya dia akan react dengan H nucleophile. So dia akan jadi COH, okay, dan akan ada addition of nucleophile. So ini kita bagi sebagai nucleophilic addition. Okay, kita akan tambah nucleophile pada carbon ni dan C double bond O tu dia akan jadi OH. Mana datang OH daripada hidrogen yang ni. So that's why dia kata dekat sini positive charge on the carbonyl carbon atom tu is susceptible. Maksudnya is available to be attacked by the nucleophile. Semua nanti bila kita buat mind map ni awak akan nampak carbonyl group after dia undergoes nucleophilic addition dia akan jadi single bond dan kita akan tambah nucleophile. So nucleophile tu dia ada pelbagai. Okay. Right. Awak dah highlight dah. Okay. So dia akan undergoes nucleophilic addition. Okay. Kalau dah, kita balik kepada mind map tadi. Okay, so the first reaction. So kita ada aldehyde. Okay, aldehyde. Okay, dia react. Okay, number first reaction yang pertama untuk aldehyde ni. Okay, react dengan sodium cyanide. Okay, sodium cyanide, dia boleh jadi potassium cyanide, KCN, dia boleh jadi HCN dan mesti dalam H plus ion. Okay, NaCN, H plus ion. Okay, so apa yang akan berlaku pada kita punya aldehyde ni adalah kita akan dapat structure macam ni. Okay, CH3. Okay, carbonyl tu dia akan undergoes addition. Dia akan jadi OH. Okay, dekat sini dia ada hydrogen dan dekat sini kita akan tambah CN. Okay, kita akan dapat this structure. Okay, awak akan tambah CN. C double bond dia akan sentiasa jadi OH. Maksudnya after dah berlaku addition tu. Okay, dia dekat sini. Berlaku pada carbonyl group. Boleh kelas? Okay, so far so good. Okay, kalau teacher laju, tolong teacher sabar. Takut teacher laju saya. Okay, reaction yang kedua. Okay, reaction yang kedua. Okay, reaction yang kedua. Okay, reaction of aldehyde with water. Okay, acidified water. H2O, H plus in acidic medium. Ada kehadiran H plus ion. Okay, so apa yang berlaku bila aldehyde react with water? Okay, acidified water. Okay, C carbonyl group dia akan undergoes addition. So C double bond O mesti jadi OH. Okay, H akan kekal dekat sini. Bawah ni kita akan tambah OH. So kita akan dapat diol. Okay, teacher highlight. Kita akan dapat diol. Okay, compound ni kita panggil sebagai diol. Okay, bila aldehyde ataupun carbonyl react with water. Okay, kalau react dengan NaCN kita akan dapat CN. Ini compound ni dia ada specific name juga. Okay, kalau korang buat label ini sebagai cyanohydrine. Okay, dia ada CN, dia ada OH. Okay, yang ni adalah diol. Okay, and then number 3. Okay, number 3 ni dia ni macam ada typing error sikit. Dia ROH dah dekat sini. Tu. Okay. React dengan alkohol. Okay. Bila react dengan alkohol, apa yang akan kita dapat? Okay. Kita akan dapat structure ni. Okay. Bila kita react dengan alkohol. Okay. Teacher akan potong. Kita akan break dekat sini. Daripada alkohol ni kita hanya ambil RO minus saja sebagai nucleophile. So bila react dengan aldehyde, we will get this product. Okay, CH3, okay, carbonyl macam biasa, C double bond O dia akan jadi OH. Hydrogen stay, bawah ni kita akan tambah O dengan R. Teacher guna marker lain-lain, senang nampak O dan juga R. Okay, O dengan R ni datangnya daripada mana kelas agak-agak? Mestilah daripada alkohol ni. Okay, OR ni datangnya daripada alkohol yang kita react tadi. Okay. C double bond O atas tu sentiasa jadi OH. So compound ini nama dia hemiacetal. Okay, hemiacetal.
That's why teacher suruh awak dah highlightkan functional group tu. Sebab dia punya reaction mesti occur pada carbonyl group. Okay, dah ke kelas? Dah. Dah. Okay, ini reaction number 3. Okay, number 4. Okay, reaction dengan sodium bisulfate. Highlight sikit nama dia, ini adalah sodium bisulfate. Okay, sodium bisulfite. Sulfate atau bisulfite? Kita check nama dia, teacher lupa. Sodium bisulfate ataupun sodium bisulfite. Sekejap, kita check. Supposed to be dekat sini, nama dia bisulfite. Sekejap, teacher check nama dia. Okay, bisulfite. F-I-T-E. Okay, sodium bisulfate. NaHSO3. Okay, so what happen bila aldehyde react dengan sodium bisulfite ni? Okay, so carbonyl group macam biasa dia akan undergo nucleophilic addition. So C double bond O dia akan jadi OH. Okay, dan kita akan tambah dekat sini, kita akan tambah okay, salt. SO3 minus Na plus ion. Okay, teacher highlightkan dekat mana addition tu. So nucleophile kita dalam kes ini adalah SO3 minus Na plus ion. Okay, ini kita panggil sebagai bisulfite salt lah. Bisulfate salt. Okay, SO3 minus Na plus ion. Okay, reaction dengan sodium NaHSO3, sodium bisulfite. Okay, so far so good. Boleh follow lagi? Boleh. Okay, alright. Sepatutnya kan, aduh kenapa terlepas pandang. Hidrogen ni sepatutnya kat bawah ni. Okay, korang cancel out yang ni. Ambil correction tape. Ni terlepas ni. Tersilap ni. Ni sepatutnya tak ada kat sini ni. Cancel out. Terlebih pula. Teacher tak nak korang pening lah. Potong macam tu. Terus yang ni kelima terus. Okay. Ada reason. Terus number 1 tadi react dengan NaCN. So kita dapat cyanohydrin. Number 2 react with water dapat diol. Okay, number 3 react with alcohol kita dapat hemiacetal. Okay, reaction number 4 kita react dengan sodium bisulfate kita dapat bisulfate salt ni. Okay, number 5. Okay, pernah jumpa tak reagent ni kita panggil sebagai apa ni? Chapter apa kita pernah jumpa ni? Kelas RMGX ni. What is this? What do we call this? Grignard reagent. Grignard reagent. Oh, lah suara dia sedihnya semua orang. Macam tengah belajar something macam susah je kan. Okay, so Grignard reagent ada cakap haloalkane kan. So everybody knows. So when Grignard reagent, okay, haloalkane react with magnesium anhydride ether, we will get Grignard reagent. So Grignard reagent ni ada reaction with aldehyde untuk produce alcohol, right? Okay, so kita keluarkan balik that part, kita masukkan dalam aldehyde ni. Okay, so you know that okay, so CH3 kan, C double bond dia akan jadi OH. Okay, dekat sini dia ada hydrogen dan dia akan terus attach pada R from the Grignard reagent, right? Okay, dia akan terus attach pada R from the Grignard reagent. Okay, so ini pun still dalam kategori nucleophilic addition. Okay, kita akan dapat secondary alcohol if aldehyde react with Grignard reagent. Ni boleh refer balik dalam MyMap haloalkane. Okay, boleh ke? Right. So teacher label sikit nota sikit kat sini. Okay, notes. Okay, notes. Okay, reaction 1 until 5 is what we call as nucleophilic addition of aldehyde. Okay, nucleophilic addition reaction.
Di mana carbonyl group dia akan being act with nucleophile and C double bond O tu dia akan jadi OH. Okey, dah ke kelas? Boleh teacher proceed? Okey, untuk reaction number 6, untuk reaction number 6, ini first time awak jumpa reagent ni. Ini kita panggil sebagai lithium aluminium hydride followed by hydrolysis ataupun H3O+. Reaction ini adalah reduction equation. Reduction reaction. Tulis sikit kat sini. Sekejap lagi teacher bagi example yang lebih sikit. Reduction. Oxidation lawan dia reduction. Kalau aldehyde ini, tengok sini primary alcohol dia undergoes oxidation dengan PCC, dia dapat aldehyde. So bila dia undergoes reduction dengan lithium aluminium hydride, kita akan dapat semula primary alcohol. Kita akan produce semula primary alcohol. So kita akan dapat structure alcohol balik. Itu maksudnya reduction. Awak salin dulu. Ini adalah kita panggil sebagai reduction. Ini kita dapat semula primary alcohol. Kita reduce balik aldehyde itu kepada alkohol. Dengan cara kita tambah semula H dengan OH pada aldehyde tu. Awak tambah semula hidrogen pada aldehyde itu. And then number 7. Reaction number 7. Pernah jumpa kan potassium permanganate H plus hot acidified potassium permanganate. Ini adalah agent untuk reaction apa kelas? What is this? Oxidation. Oxidation. So ini adalah oxidation. So aldehyde dia boleh sambung proses oxidation dia tu. Maksudnya macam ni. Primary alcohol oxidize dengan PCC, kita dapat ethanol. Ethanol dia boleh further oxidize dengan KMNO4. Ataupun potassium dichromate. Kita akan produce last kali kita akan dapat carboxylic acid. Awak akan dapat carboxylic acid daripada aldehyde ni. Oh sorry. Awak akan dapat carboxylic acid from the aldehyde. This is carboxylic acid. Dah. Dah. And then number 8. Number 8 yang paling special ni, reaction dengan ammonia derivative. Reaction dengan ammonia derivative. Z ini adalah satu, Z tu dia macam alkyl group juga. Teacher letak huruf Z, nanti teacher explain. Teacher tunjukkan yang dalam modul tu. So ammonia derivative ni maksudnya compound yang ada amino group. That's why teacher letak NH2 kat belakang ni. Apa jadi bila aldehyde dia react dengan ammonia derivative? Dia akan berlaku proses condensation. Maksud teacher macam ni. Ni aldehyde. So C double bond O H, right? React dengan ammonia derivative Z ni. Awak buat macam ni. Teacher nak tunjukkan formation. So bila aldehyde dia jumpa dengan compound yang ada amino group, contohnya ZNH2 ni, apa yang berlaku? Kita akan remove water daripada dua compound ni. Faham? Dia belum keluar lagi. Kita remove water. So bila kita remove water, kita combinekan balik structure ni, kita akan dapat compound ni. C double bond terus attach pada N, terus attach pada Z. So we will get this structure. Kita akan ada C double bond N. Di mana compound ini kita panggil sebagai imines. Imines. Plus water sebab kita dah remove water kan. Plus water, plus H2O. So H2O ni tak perlu tulis pun tak apa. So kelas, teacher pernah bagi tahu kan, kalau reaction yang remove water, maksudnya itu adalah condensation reaction. Apa condensation process? Right? Condensation process. So akan dapat imines bila aldehyde react with ammonia derivative. Ammonia and its derivative.
Nah, boleh saya proceed? Boleh. Okey. Boleh. Nanti kalau tak sempat boleh tengok balik recording. Okey. So, ini untuk aldehyde. So, benda yang sama je dengan ketone. Sebab apa beza aldehyde dengan ketone tadi? Bezanya kat mana saja? Syah, kat mana beza dia Syah? Aldehyde dan juga ketone. Similarity dia adalah dua-dua ada carbonyl group. Perbezaan dia kat mana? Kalau ketone, carbonyl mesti in between two carbons kan? Okay. Contoh ketone yang teacher bagi ni adalah apa? Ketone mesti end up dengan ONE. So kalau ada 3 carbon maksudnya apa nama compound ni? Propanon. Propanon. Okay. Propanon ataupun 2-propanon. Sebab okay. Carbonyl pada carbon number 2. Kan dia tak boleh carbonyl pada carbon number 1 sebab dia bukan aldehyde, dia adalah propanon ketone. Dia okay, carbonyl between 2 carbon atom. Okay, so seperti aldehyde tadi, one way untuk produce ketone adalah daripada alkene. Di mana alkene dia akan undergo ozonolysis kan. Okay, ini adalah ozonolysis. Okay, ozonolysis. Okay, dalam alkene dah ada, kita keluarkan semula chapter carbonyl. Okay, kalau ketone yang kita dapat adalah structure ni, boleh tak predict macam mana structure alkene tu kelas? Kan? Supaya bila kita break, kita dapat propanon. So, alkene kita tu macam ni lah. Double bond. Lepas tu ada CH3. CH3. Oh, tak muat. Saya buat kat bawah lah. Kecil sangat ruang untuk kita tulis rupanya. Okay. So, mesti CH3. C, CH3, double bond, CH3, CH3. Maksudnya ini daripada alkene. Contoh, undergoes ozonolysis. So, kita akan cleave kat sini. Okay, pada carbon double bond. So, disebabkan di structure yang sama. So, kita pun dapatlah propanon sebagai dia punya produk. Kan? Betul tak kelas? Okay, so ini adalah the first reaction that produce ketone. Okay, yang kedua, dalam chapter alkohol pun kita akan dapat ketone melalui reaction apa? Oxidation. Oxidation. Tapi primary, secondary or tertiary yang akan produce ketone? Secondary. Secondary. So, sepatutnya kat sini kalau nak cantik, nak completekan lagi kita punya mind map, kita tambah reagent. Kita guna KMNO4 ataupun kita guna apa? PCC kan. So sama ada kita guna strong oxidizing agent ataupun weak oxidizing agent. So secondary alcohol will produce ketone. So structure alcohol kita macam mana? So boleh bagi tak je? CH3 Propanon. 2-propanol. Okay, 2-propanol. Dia origin daripada 2-propanol. So teacher highlightkan, petakan dekat kawasan ni. Okay, so ini adalah secondary alcohol. Recap balik chapter alcohol. So dapatlah ketone. Okay, ni preparation of ketone. Okay, kita tengok pula chemical reaction. Sama macam aldehyde tadi. Okay, beza dia dekat produk ketone je. Okay, react with NaCN class. So what happen to kita punya carbonyl group? Dia akan undergo nucleophilic addition. So apa jadi pada C double bond? Dia jadi OH. Okay, dan dekat sini dia ada CH3. Bawah ni kita letak apa? CN. Sama macam aldehyde tadi. Beza dia lah pada ketone tu dia mesti antara dua carbon ni. Okay, sama juga kita dapat cyanohydrin. Benda yang sama. Okay, react dengan water, H2OH+. Apa produk kita dapat? What happened to the carbonyl group? C double bond O jadi OH. Bawah ni kita tambah apa? OH juga. OH.
Tak apa, baru belajar kan. Okay, kita akan dapat diol. Sama macam aldehyde tadi. Sama je dengan aldehyde. Okay. Cumanya keton ni dia ada 2 karbon. Tengah-tengah tu kita akan dapat diol. Okay. React dengan alkohol. Okay. Betulkan sikit structure alkohol ni dekat tengah sini. Okay. React with alcohol. Keton react with alcohol. So, berlaku nucleophilic addition juga. So, CH3, C. Okay. C double bond O will be OH. Okay. Added tambah OH. Okay. Ni CH3. Okay. Bawah ni kita potong dekat RO tadi kan. RO minus. Jadi RO minus dia akan substitute pada carbon tu. Okay. Kita masukkan O dulu. Kita tambah O dengan R. Okay. Kita dapat structure ni. O dan juga R. Okay. Ni structure dia. So kalau aldehyde tadi kita namakan sebagai apa? Teacher bagi tadi kelas? Hemi-acetal kan? Okay. Kalau keton, compound ni kita panggil sebagai hemi-ketal. Ketal for keton. Okay. Ketal for keton. Okay. Salin dulu. Okay. Finish? Yes. Okay. Right. So, lupa letak nombor. Number 1. So, baca lah. 1. Number 2, react with acidified water. Number 3, react with alcohol. Number 4, react with sodium bisulfite. Okay. So, apa produk yang kita akan dapat tadi? Bisulfite. Start. Stop kan? Okay, cuba buat dulu. Maksudnya, CH3. Okay. C double bond O. Tambah dengan H. H ni datang daripada NaH. H tadi lah. Okay, ni. Tepi ada CH3. Yang kita kacau hanya dekat bahagian karbonal je. Kita tambah SO3 minus Na plus ion. Okay. So, this is the reaction. SO3 minus Na plus ion. Okay. Salt. Salt lah awak dapat. Salt. Okay. So, H2 platinum ni teacher nak cancel out. Sebab dia sama. Dia adalah reducing agent juga sebenarnya. So, jangan serabutkan. So, number 5. React with Grignard reagent. RMGX. So, kita ambil R sahaja daripada Grignard reagent tu. Okay, bila react dengan keton. Okay, CH3. Okay, ni CH3. C double bond O jadi OH. Dan bawah ni dia attach dengan apa kelas? Dia attach dengan apa? R kan? Okay, R itu datangnya daripada Grignard reagent ni. Bahagian alkyl group of the Grignard reagent tu. Okay. Ni. Okay. So kita dapat what types of alcohol? What class of alcohol do we get bila Grignard reagent react dengan keton? Tertiary? Tertiary alcohol. Yes, tertiary alcohol. Good job. Okay. Alright. So, lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Okay, itu dah habis dah nucleophilic addition. Okay, reaction number 7 ni, number 6 ni adalah reduction equation. So, reduction reaction. Okay, reduction. Maksudnya, okay, bila kita reduce dengan lithium aluminium hydride followed by H3O plus hydrolysis. Okay, keton dia akan reduce semula kepada secondary alcohol. Okay, kita akan dapat balik secondary alcohol kita ni. Kita dapat balik secondary alcohol. Okay, dekat sini kita akan dapat balik. Kita highlight dengan teacher petakkan dekat sini. Okay, dia undergoes reduction, kita pusing balik, kita dapat semula secondary alcohol. Okay, secondary alcohol. Okay, number 7. Right, number 7, oxidation. Okay, so for your information, keton disebabkan dia tak ada, there is no more hydrogen pada carbonyl group tu. So keton tak seperti aldehyde, dia tak akan undergoes further oxidation. No
oxidation occur untuk ketone. Okay, no oxidation occurs untuk ketone. Aldehyde saja yang still boleh undergoes oxidation sebab ada satu hidrogen pada aldehyde kan. Okay, dia boleh jadi carboxylic acid. Tapi kalau ketone, dia akan stop sampai ketone. Tak boleh dah nak oxidize further. Okay, and then number 8, ini sama juga macam tadi. Kita ada condensation dengan ammonia derivative. Okay, di mana teacher highlightkan NH2 ni, compound yang ada amino group. Okay, apa yang kita akan dapat? Okay, kita draw balik ketone tadi, CH3, C, CH3 ni. Okay, ni ketone react dengan ammonia derivative tadi. Kan, temukan NH2 dengan carbonyl ni, awak lukis macam ni. Okay, kita nak remove water. Okay, H2 daripada NH2 ni, okay, awak buang. Okay, dan kita akan dapat imines. Okay, CH3, C, CH3, double bond, C double bond terus attach pada apa kelas? N kan? Dan jumpa dengan Z. Okay, awak akan dapat imine. Sama je macam aldehyde tadi. Beza adalah, kalau ketone dia ada alkyl group kat atas. Ni condensation process. Okay, kita akan, ni condensation label, condensation reaction. Okay, so tu je lah reaction untuk carbonyl. Nanti kita kena buat tutor minggu depan untuk masterkan lagi. Okay, awak dah siap salin ke kelas? Dah. Dah. Okay. So kalau teacher ni, ni kan. So the reaction number 1 dengan sodium cyanide ataupun KCN, kita dapat cyanohydrin. Okay. Yang penting C double bond O tu dia akan jadi COH, jadi single bond dan kita tambah nucleophile. Okay, lepas tu kita ada juga reduction, dia jadi balik secondary alcohol. Oxidation tak ada untuk ketone dan kita akan dapat juga imine bila react dengan ZNH2 ni. Okay, kalau boleh follow teacher kat sini. Okay, cuba buka modul balik. Allah. Okay, buka modul. Korang buka page yang ni kelas. Ni. 244. 244. Okay. Ni pun penting. Ini pun kena masuk dalam korang punya nota organik tu. Tolong letak sticky notes pada page yang ni. Okay. Dah buka dah kelas? Dah. Dah, okay. So, ada benda yang teacher nak suruh awak highlight kan. Oh, lambatnya teacher punya ni. Sekejap dia tengah stuck. Dia ikut ni, dia ikut situasi orang dalam ni. Ada yang stuck ni, tu yang stuck ni. Mana teacher punya internetku jadi stuck macam ni. Lah, tak keluar. Okay, alright, comel. Okay, jadi dalam mind map tadi, teacher bagi secara general. Tengok teacher guna ni. General equation. So Z ini dia boleh jadi structure yang berbeza. Cumanya bila kita react dengan ammonia or its derivative. Ammonia ni NH3 kan. Okay, NH3. Okay, derivative ni maksudnya dia punya kalau ikutkan English translation, derivative maksudnya saudara mara kan. Maksudnya compound yang origin daripada ammonia. Okay, so teacher selalu bagi tahu student teacher derivative of ammonia ni maksudnya compound yang ada amino group. Okay, compound with amino group. Contoh. Contoh. Okay, ni korang kena highlight. Okay, equation ni example of bila carbonyl sama ada ketone ataupun aldehyde bila react dengan ammonia dan juga its derivative. Okay, kalau ammonia kita ada NH3. So kita susun NH2 ni dekat sebelah dan kita still akan remove water. Nampak? Kita remove water dan kita akan dapat imine. Okay, C double bond N. Okay, boleh jadi structure Z tu, teacher highlight kat ini boleh jadi dia punya Z lah ni. So boleh juga dia react dengan hydroxylamine. Hydroxylamine ni NH2OH. So OH ni dia punya structure Z dia tu. So structure Z tu boleh bertukar. Tapi reaction dia still kita remove water. Okay, oksigen daripada carbonyl dengan H2 daripada amino group ni. Kita still akan dapat C double bond N. Lepas tu terikat dengan OH. So Z ni akan kekal kat sini. Ni Z. Okay. Dia boleh juga react dengan hydrazine. Hydrazine ni N2H4.
Okay, short form dia N2H4 ataupun kalau kita expand NH2, NH2. Faham? Okay, so dekat sini NH2 yang kedua ni dia akan jadi the Z structure. So Z tu boleh bertukar bentuk. Okay, yang penting awak jumpa, awak tahu kalau ammonia derivative react dengan karbonal, kita remove water, kita still dapat C double bond N bila kita kena N. Okay, C double bond N. Okay, lepas tu bonded with NH2. So Z dia akan kekal kat sini. Boleh follow ke? Boleh. Boleh, okay. So dalam my teacher bagi secara general kan Z. So Z ni contoh-contoh dia macam ni. Okay, dia boleh jadi juga phenylhydrazine. Phenylhydrazine ni NH2, okay, NH, lepas tu ada benzene. So awak tahu bila kita karbonal react dengan ammonia derivative yang ada amino group, kita remove water, kita akan dapat C double bond N, terus bonded pada NH yang ni. So teacher nampak ini adalah dia punya Z. Okay, Z structure. Ini Z structure dia. Okay, Z structure tu kita je sambung saja dan kita eliminate water. Okay, so highlightkan page ini. So macam teacher kata dia, awak nak letakkan as part of your organic notes, terpulang. Okay, boleh? Okay, ada masa lagi. Okay, ada masa lagi. Apa yang teacher akan buat adalah, teacher nak fokus kepada oxidation dan reduction tadi. Yang ni awak salin. Awak ambil kertas A4 ataupun mana-mana kertas, teacher nak sambung nota. Ini nota yang penting sebab dalam modul dia bagi secara broad. So teacher nak simplifikan dalam part yang paling yang lebih senang. Okey, jap. Okey, so teacher buat soalan lain sikit. Okey. Alright. Okey, ni nota Okey, ni additional notes. Okey, semua orang kena fokus. Kalau boleh salin bersama dengan teacher. Okay. Oxidation. Oh. Okay, oxidation and reduction of carbonyl compound. Okay, alright. So ni tajuk dia. Okay, okay. Kita recap balik. Okay, kita bermula oxidation ni, kita bermula dengan alkohol. Betul tak? Okay, kita ada primary alkohol. Oh, sorry. Okay, kita ada primary alkohol. Kita habis 245 kan? Okay, sikit lagi. Okay, kita ada primary alkohol. Okay, kelas. Contoh teacher bagi yang simple je lah. Okay, CH3, CH2, contoh. CH2OH. So, ini adalah 1 propanol. Okay, 1 propanol. Okay, let's say kalau kita oksidaiskan dengan KMNO4. Okay, teacher letak dengan strong oxidizing agent. Heat. Okay, satu lagi teacher letak. Okay, dengan PCC in dichloromethane. Okay, so kalau kita oksidaiskan dengan KMNO4, dia terus akan jadi apa kat sini? Produk kita? Kita dapat carboxylic acid ataupun kita dapat aldehyde? Carboxylic acid. So kita dapat CH3, CH2, C double bond O, OH. Betul? So kita dapat carboxylic acid. Okay, ni kita kacau dekat sini. Okay, kalau kita oksidas dengan PCC, baru kita dapat aldehyde. Which is CH3, CH2, C double bond O, H. Ni kita dapat aldehyde. Ni carboxylic acid. Okay, ini adalah oxidation, which is kita belajar dalam chapter alkohol. Okay, aldehyde ni, oh sorry, kat sini lah. Okay, aldehyde ni aldehyde. Okay, kalau kita further oxidize sekali lagi, dengan KMNO4,
Okay, dengan KMNO4 yang teacher baru ajar tadi, dia akan undergo sekali lagi oxidation dan dia akan berakhir dengan carboxylic acid macam ni. Ha ni. Okay, ni yang teacher masukkan tadi. Dalam mind map tadi kan. Cuba awak tengok mind map aldehyde tadi. Okay, bila kita oksidaskan aldehyde dengan KMNO4 strong oxidizer agent, kita dapat carboxylic acid. So cerita dia macam ni. So primary alcohol, kita oxidas dengan PCC, kita dapat aldehyde. Aldehyde ni kalau kita oksidas sekali lagi, baru dia akan stop menjadi carboxylic acid. So far so good? Boleh? Boleh. Okay. Dan, okay. Aldehyde ini, okay, aldehyde ini, okay, yang ni special. Saya guna warna ni lah. Okay. Aldehyde ni, okay, kalau kita patah semula ke sini, kan, kita patah semula ke sini, okay, maksudnya kita nak reduce balik. Ini adalah oxidation. Okay, teacher label ini sebagai oxidation. Ini oxidation. Okay, so aldehyde dia boleh undergo reduction. Okay, dia akan U-turn balik menjadi semula primary alcohol bila kita undergo reduction. Okay, so lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Ini maksud teacher untuk comel dia punya ni. Sekejap. Okay, maksudnya dia terus Allah wuduh. Macam gini lah kita buat. Macam ni. Kan? Okay, ni jadi gini. Gitu. Okay, followed by right. Okay, reduction. Boleh tak? Kita reduce balik. Itu flow dia. Oxidation, lawan dia reduction. Okay, kita akan jumpa. Aldehyde dia boleh reduce balik jadi 1-propanol. Okay. Awak tulis juga nota dekat sini. Notes. Okay, notes. Okay, reducing agent ada 3. Okay, reducing agent ada 3. Apa reducing agent? Yang pertama kita guna lithium aluminium hydride. Okay, followed by hydrolysis H3O+. Okay, ataupun kita boleh guna sodium borohydride NaBH4 in methanol. Okay, ataupun yang ketiga kita boleh guna juga hydrogen in catalyst. Contohnya platinum. Ini semua adalah reducing agent. Okay, kalau oxidizing agent, contohnya KMNO4 tadi kita boleh guna potassium dichromate juga kan. So reducing agent pun bukan ada 1 je, ada 3. Follow. Boleh. Okay. Right. So ni untuk primary alcohol. So ketone dia takkan ada further oxidation. Dia akan sampai ketone je. Okay. Cumanya okay, sempat lagi tak salin? Okay, sempat satu lagi contoh. Teacher bagi untuk secondary alcohol. Sekejap. Okay, ni teacher tak tunjukkan. Secondary alcohol. Okay, tadi primary alcohol. Sempat ke kalau salin? Tak sempat, boleh tengok recording Okay, secondary alcohol. Contoh teacher ambil. Okay. 2-propanol. Awak tengok je teacher explain. Sekejap lagi awak tengok balik. Kalau tak sempat salin, awak tengok recording. Okay, 2-propanol. Kalau kita oksidaskan dengan PCC ataupun KMNO4. Okay, ini KMNO4. H plus heat. Okay. Ataupun kita guna PCC in CH2Cl2. Kelas both kita akan dapat apa? Kita dapat struktur yang sama kan? Kita akan dapat ketone. Betul? Betul. Okay. So both kita akan dapat ketone. CH3, C double bond O, CH3. Okay. Kita akan dapat ketone. Kat sini kita buat. Okay. Dan ketone ni dia tak akan ada further oxidation lah. Okay, seperti aldehyde tadi dia boleh oxidize lagi. Cumanya ketone ni dia boleh undergo reduction, dia still boleh undergo reduction. Kan? So kita cari arrow ke bawah ni. Kan? Okay,
Jadi balik secondary alcohol, bila dia undergoes, okay, ni oxidation, bersimpang siur dah. Allah. Okay, ni oxidation. Oxidation. Okay, yang ni reduction. Reduce semula menjadi secondary alcohol menggunakan reducing agent yang sama macam tadi. Okay, contohnya kita guna apa tadi kelas? Reducing agent? Lithium, aluminium hydride followed by hydrolysis. So beza dia oxidation, lawan dia reduction. Okay. Okay, no further oxidation for ketone. Right. Ada soalan so far? Boleh bezakan lah, nampak dah apa perbezaan antara oxidation dan reduction. Tunjuk balik tadi kan. Lagi-lagi primary alcohol. Primary alcohol ni yang banyak ni. Okay, sebab dia melibatkan formation of carboxylic acid dan juga aldehyde tadi. Okay, so bila kita buat macam ni, awak nampak lah. Okay, apa yang dimasukkan dengan oxidation, reduction tu apa dia? So reduction tu adalah reverse balik kepada oxidation tadi. Teacher, Yes. nak tengok yang bawah kejap boleh? Mana? Ni? Ya. Okay. Okay, highlight lah kat sini bagi nampak jelas sikit ni oxidation. Ni adalah reduction. Okay, so nanti waktu Isnin minggu depan ni, okay, sebelum kita buat eksperimen minggu depan tentang karbonal lah. So, memang cantik lah. Kita pun tengah belajar karbonal kan. Okay, kita akan buat dulu soalan tutup untuk karbonal. Tapi weekend ni teacher nak awak fokus pas year alkohol dulu, okay? So, minggu depan kita akan fokus pada soalan tutup melibatkan karbonal group, karbonal compound. Okay, dah. So, teacher stop kat sini. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Okay. Alright. Okay, welcome. Thank you, teacher.